Terima kasih kerana kembali bersama Smart Talk Sabah. Anda bersama saya Joanna Suhenli Rampas, di mana kita bincangkan tentang isu-isu ataupun fakta yang sedang membentuk masa depan negeri kita di Sabah. Dan malam ini kita akan membincangkan beberapa perkara yang penting yang mana menjadi perhatian kepada rakyat Sabah, terutamanya dalam 1-2 minggu yang lalu. Dan antaranya adalah kita melihat perubahan landscape politik negeri selepas PRN ke-17, termasuklah kemunculan pengundi-pengundi muda dan juga kemenangan beberapa calon bebas, dan di mana itu adalah salah satu daripada topik kita yang pada hari ini. Keduanya adalah di mana satu insiden yang tular minggu lalu, di mana seorang pegawai penguatkuasa PBT telah dipukul ketika menjalani ataupun menjalankan tugas di Sandakan pada 7 Mac yang lalu. Dan ketiga ialah satu isu yang sangat dekat dengan kehidupan rakyat Sabah, terutamanya di kalangan orang muda seperti kita, iaitu perumahan mampu milik. Jadi semua ini berkaitan dengan satu persoalan sahaja, di mana bagaimanakah kita memastikan pentadbiran negeri benar-benar berfungsi untuk rakyat. Jadi bersama saya pada malam ini adalah seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang telah memberikan kejutan di satu kawasan DUN, iaitu DUN Pintasan. Dan beliau kini adalah Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perubahan Sabah. Dan selamat datang ke SDS yang berhormat Datuk Terima kasih, Fairuz. Ya, ni rakan lama saya ni. Ya, kawan lama. Kawan lama ya. Okay. Sudah jadi YB sekarang, sudah jadi Datuk. Saya ni di sini pula belum kesampaian kali ya. InsyaAllah tidak lama lagi. Mudah-mudahan lah itu. Yeah. Tidak apa, tapi apa-apa pun orang bilang dia ikut everyone has their own timing lah kan. Tapi bagaimanapun saya rasa saya cukup berterima kasih lah Datuk ya, kerana malam ini dapat hadir walaupun dalam banyak program-program, terutamanya iftar ataupun buka puasa di kawasan ya. Dan baru-baru ini juga tahniah jugalah ya, dengan isu-isu yang telah dibawa di mahkamah dan telah berjaya untuk telah on your side lah, mahkamah on your side. So, dan daripada itu saya rasa sudah cukup baiklah untuk mulakan lebih kerap lagi ataupun lebih selesa untuk turun ke padang. Ya. Jadi apabila kita bercakap tentang politik baru di Sabah, so kalau kita tengok antara 5 calon bebas yang telah menang pada PRN baru-baru ini adalah Datuk sendiri, kan. Dan kita lihatlah, okey, kalau sebelum itu kita tengok dulu konteks dia lah di dalam SPR. Kalau kita melihat pada pilihan raya negeri yang lalu, kita lihat bahawa hampir 1 juta pengundi di Sabah ni berumur di bawah 40 tahun, right? So ramai penganalisis politik ini mengatakan bahawa pengundi muda ini sudah tidak terlalu terikat dengan mana-mana parti. Tiada, sudah dia bilang dia punya kesetiaan kepada satu parti itu ya, bukan seperti dahulu dia cuma parti kalau bukan timbangan kah ataupun parti yalah, fahamlah kita yang parti lama-lama. Contohnya BN ya. So daripada pengalaman Datuk sendiri bertanding di Pintasan, sejauh mana pengundi muda ini mempengaruhi suasana kempen dan keputusan di Padang? Dan I'm very interested to know, apakah mesej yang sebenarnya ingin disampaikan oleh pengundi di Pintasan pada masa itu? Okey. Joan, kalau kita lihat pada trend PRN yang baru-baru ini kan, kalau kita tengok peratusan pengundian pun 75% adalah pengundi anak muda sekarang. Jadi pada baru-baru ini, kalau dahulu parti kita mungkin ada 2-3, tapi hari ini terlalu banyak parti, terutamanya local party ini. Walaupun sentimen hari ini local party itu memang menjadi pilihan pengundi, tetapi ada beberapa perkara lain itu juga perlu kita ambil kira, terutamanya undi-undi anak muda. So undi anak muda sekarang kita lihat mereka bukan kita katakan tidak setia kepada parti,
Tetapi anak muda ni tahu, dia orang mahukan satu kepimpinan ataupun satu parti yang boleh beri jaminan apa yang mereka akan dapat selepas menang. Tetapi perkara itu sering kali berulang. Jadi makanya trend untuk setia dengan satu dua parti itu tidak lagi menjadi keutamaan, tetapi lebih kepada memilih kepimpinan. Kepimpinan maksud saya dia hanya melihat kepada calon. Kan, adakah calon itu berpotensi untuk membantu mereka ataupun membantu kawasan di kawasan. Jadi itu salah satu trend yang sekarang, bukan lagi macam dahulu lah. Kerana kita tengok mereka sendiri memikirkan bukan hanya kemenangan untuk derang, tetapi adakah pemimpin ini menang di kawasan nanti akan dapat membantu keluarga mereka di kawasan. Bukan hanya tertumpu kepada kepentingan dan keperluan anak-anak muda. Itu tren yang baru-baru ini berlaku. Jadi makanya kalau kita lihat dalam sejarah, inilah pertama kali calon bebas yang paling ramai menang dalam PRN untuk yang di Sabah ni. Jadi kita tengok tren dan kita tengok sendiri kita lihat memang waktu itu calon bebas lebih daripada kalau kita lihat Black Wave pun ada 73 kalau hisap calon yang bertanding. Belum lagi plus bebas yang lain lah. Bebas yang lain. Jadi macam kami ini kategori dia bebas yang lain lah. Kan? Kita ramai tanya bilang, tu kamu Black Wave? Bukan. Black Wave itu yang yang dibawa oleh MP Kudat. Black Wave. So kita pun black juga tapi black yang lain lah. Black. Kita Black Jack. Sorry, goro-goro. Rambut pun masih black kah? Ya, insyaAllah masih black. Masih kategori muda lah. Okey, tapi kalau kita lihat ya, ada satu satu fakta ataupun analisis ya yang telah dikeluarkan oleh Tindak Malaysia baru-baru ini. Dan dalam analisis itu telah mengatakan bahawa kebanyakan mereka yang berumur 18 hingga 21 tahun itu ramai yang tidak turun mengundi. Ya. Okey. Dan kebanyakannya adalah mereka yang berumur mungkin umur-umur kita lah. Okey. Millennial dan juga baby boomers. So we are looking at 35 tahun ke atas. Now, I'm not so sure about Pintasan because that was specifically di kawasan urban China yang di mana telah membawakan kemenangan yang besar bagi warisan kalau kita tengok ya. Tetapi kalau di Pintasan itu sendiri, right? Bagaimanakah Dato' melihat ini? Sebab of course maybe you can share with us peratusan kalau Dato' ada tu dia punya peratusan mengundi yang turun umur 18 sehingga 21 tahun ini. Sebab di bahagian urban area, ramai mereka yang tidak turun mengundi. Ya. Okey. Untuk di Pintasan pula dia agak berlainan sedikit, berbeza. Kempen kali ini. Okey. Untuk jentera saya saja, waktu Pilihan Raya baru ini ada 600 orang. Setiap hari yang akan bantu kita di kawasan. So, apa yang terjadi di Pintasan, pengundi muda daripada yang mula mengundi, sehinggalah yang 40 tahun ke atas tu memang turun mengundi dan mereka betul-betul mau capai kemenangan tu. Kan satu saya lihat pada awal pagi peratusan mengundi anak muda itu tidak ramai, tidak banyak pun. So itu agak macam saya pun waktu itu kenapa ni? Anak muda. Rupanya bila saya cek sendiri, saya cek dengan jentera lain, kenapa undi muda tidak datang? Ya, waktu itu kita lihat sendiri, bukan jentera. Anak-anak muda rupanya, dia orang tidak mengundi waktu pagi. Kerana waktu pagi mereka sibuk membantu pengundi yang 40 ke atas ni untuk turun mengundi. Mereka ambil, hantar, ada yang bawa sampai ke tempat pengundian. Dan itu. Selepas jam 2 petang, mereka selesaikan semua pengundi yang lama-lama, barulah undi muda tu dia akan mengundi. Full on lah datang. Full on. Jadi that's why selepas jam 2 tu kita nampak peratusan yang naik. So kalau kita lihat semua PDM pun undi anak muda almost 80% saya menang. Dan dia tidak kira umur lah. Maksudnya, saluran ke 4, 5, 6 lah kira begitu. Yang first mengundi pun memang dia turun mengundi, kecuali dia di luar lah. Sebab apa yang terjadi juga, saya kalau tengok di TikTok itu ada yang buat video di kapal, di laut,
kan. Mereka pun juga pulang. Ada yang daripada Semenanjung pulang pulang hanya untuk mengundi. Dia pulang, dia mengundi. Lepas itu dia pulang. Jadi apa message yang mau disampaikan oleh Message orang pintasan itu ketika message itu? ini dia mau sampaikan satu, mungkin ini adalah penggal kedua saya, kan. Okey. Yang bermula 2020 dulu penggal pertama, kan. Kita sudah buat yang terbaik di Hidung Pintasan. Saya rasa kita turun padang pun selesaikan masa rakyat semua, memang kita tidak berhenti. Jadi itu salah satu mungkin yang mereka mau saya teruskan. Karena ada beberapa kawasan lagi termasuk next untuk fasa 2 ini kawasan Kedemar saya mau selesaikan juga apa yang siapa yang grant tanah tu. Ada yang 40 tahun tidak diselesaikan, saya selesaikan dalam penggal pertama. Okey. So next move ini saya ke kawasan Kedemar. So ini yang dia mau capai itu benda dan dia orang berkorban untuk turun mengundi. Okey. Hanya untuk mencapai matlamat tersebut. Okey. Kan. Jadi kiranya kalau boleh saya simpulkan di sini, tren pola pengundian terutamanya anak muda ini, kalau saya katakan anak muda di sini will say 40 ke bawah lah ni ya. Dia tidak terikat dengan mana pada parti, tetapi dia lebih melihat kepada integriti dan prestasi dan kerja seseorang YB itu di sana. Now, adakah ini menjadi tren terbaru dan akan diteruskan pada PRU ke-16 yang bila-bila saja ini sekarang boleh? What do you think? Adakah ini akan berterusan? Okey, kalau saya lihat dia akan berterusan ke PRU ini. Okey. Kan tren ini akan berterusan dan salah satu yang macam saya katakan tadi, selain mereka mau kepimpinan, maksud saya calon sendiri siapa, tapi juga sebenarnya local party itu juga main sentimen yang kuat, walaupun tidak di semua kawasan, kan, tetapi saya tengok masih untuk yang PRU akan datang ni memang itu. So kalau cakap pasal local based party lah atau apa ni parti, yalah ada sudah kita melihat the surge of apa ini local based party di mana ramai ataupun pengundi kita lebih menuju ke arah parti yang kira Sabahnya parti lah kan. Adakah juga tren ini akan berterusan nanti dalam PRU nanti ke-17 Local sebab party ni. local party ni. Sebab kalau kita tengok local party ni dia banyak. Local party banyak. GRS, Warisan, Star, apalagi KDM, PBS, PBS. But that's under GRS lah kan. Tetapi semua bawa local based party kan. Tapi kalau kita dengar semua bawa visi yang sama tetapi dia macam kira berpecah. So macam mana kita mau sampai local based party itu begitu kalau ada pandangan daripada calon bebas sendiri? Kalau saya tidak ada parti, saya bebas. Kan. Sebelum ini pun saya juga dari PJRS kan. Kan orang yang bertungkus lumus orang bilang buat satu parti sehingga sekarang lah. Kan, tapi kita lihat sekarang ini macam tadi kita katakan tadi, Sabah ni sudah hampir-hampir dekat dengan Sarawak. So kesadaran untuk local party itu memang sudah ada. Kan, cumanya pula kita anak-anak muda ni dia akan keliru. Mana satu mau pilih? Kita ini local party, tapi yang sekarang ini kita berlawan sesama local party. Exactly. Local party. Kan? Jadi sepatutnya local party itu bergabung ataupun bersatu untuk melawan yang di sebelah. Kan? Maksudnya lawanlah. So kalau kita tidak mau national party, so kita kena tengok satu hati. Kan? Tapi apa yang kita lihat baru-baru ni, saya tengok kepimpinan yang amat berhormat, Datuk Seri Haji G, dia secara jujur, kan? Secara jujur saya tidak calonkan, ada sebab. Kan? Ada sebab saya sendiri ada di situ. Apa sebab dia? Saya pun faham dengan keadaan yang berhormat Ketua Menteri. Tapi dia satu-satunya yang berusaha untuk menyatukan semua, bukan parti tapi kepimpinan tertinggi di Sabah ni. Tetapi akhirnya saya tengok bila sampai PRN berpecah juga. Sebab keinginan masing-masing itu masih terlalu tinggi. Kan? Jadi bila kita lihat di situ, kan? Bila kita di situ
ada satu pemimpin cuba Ada bersembunyi untuk visi memecahkan sendirilah. visi sendiri. Kita tidak menyalahkan National Party. Oh, tidak. Kan Okay. National Party pun macam BN pun pernah berjasa dengan kita, parti yang lain pun pernah juga berjasa kan Yeah. kepimpinan terutama kan bagi laluan kepada anak-anak muda. Jadi PRU kita lebih supaya kita lebih vokal di federal sana, kita bagi peluang anak-anak muda yang ada kualiti menjadi calon. Walaupun tidak semuanya anak muda ini boleh jadi YB ataupun sebagainya, tapi anak muda juga perlu juga membantu calon-calon muda ini untuk kita menang. Ke sana, ya. Kan cerita parti nanti kita cerita belakang. Kan? Yang penting 25 parlimen ini mesti dimenangi oleh local party. Itu saja. Kan? So tadi Datuk cakap pasal apa ini politik parti ini tidak payah disebut lagi, tapi saya ni mau tahu ini sebab sekarang sudah berada dalam kerajaan sebagai pembantu menteri. Ya. Kan, jadi persoalan ni memang ramai yang akan tertanya. Adakah yang berhormat Datuk Fairuz ini kekal sebagai calon bebas masa depan kah? Ataupun kemungkinan akan menyertai parti politik kah? Mau masuk PJRS balik? Macam mana itu? Okay, mungkin kita kena buat parti baru lah. Kita buat. Kita kena buat. Kan? Saya bukan pun buat tidak lah. parti ni. Saya cerita sikit lah. Okay. Saya first masuk politik waktu yang mau ketua menteri. Kan? Saya pun tidak ada sebenarnya angan-angan mau jadi YB atau sebagainya. Okay. Cuma melihat kalau kita lihat dulu pemimpin dahulu di kawasan kita kan untuk menjadi calon itu kadang-kadang menunggu 20 tahun, 30 tahun. Mesti berumur sikit lah. Berumur sikit apa semua. Tapi waktu itu saya dapat peluang. Kan? Dia bagi peluang dan tiba-tiba dibagi dari satu kawasan dan lawan lagi dengan orang-orang yang hebat. Tapi alhamdulillah kita dapat menang waktu itu. Jadi saya tengok kalau soal parti ini GRS still the best. Kan bukan maksud saya daripada politik dia, tetapi apa yang dia buat untuk kepentingan atau kebajikan rakyat itu terlalu banyak. Kan saya bermula bila menang, yalah waktu itu kan dia pun berebut siapa jadi pembantu menteri. Jadi kosong. Tak apalah siasat politik pun ambillah. Saya first jadi siasat politik, ketua menteri di Kementerian Kewangan. So kita lihat dari waktu itu zero, tidak ada bantuan-bantuan untuk pelajar. Melainkan kita sebut PT-PTN. Okay, bermula di situ bantuan komputer dan sebagainya. Sekarang ni ada Baik, Budi, Balkis, segala-gala di situ. Sampai PIBG pun dapat bantuan. So sekarang ni lebih daripada 15 bantuan yang kerajaan negeri ini buat. Kan di bawah program SMJ. Kan ini untuk pendidikan. Lain itu kita tengok sekarang tambang, tuk balik, bukan hanya pelajar di luar negeri, tapi juga di dalam negeri pun. Ada lagi. Lain lagi bantuan kebajikan, syukur. Syukur, yes. Syukur. Mungkin tahun ni mungkin ketua menteri kalau tambah lagi last year syukur, tahun ni alhamdulillah. Kan? Jadi mungkin begitu. Jadi dia sentiasa ada. Jadi maksudnya kan antara kerajaan yang paling banyak bantuan dia untuk anak muda dan juga untuk jadi bunyi dia macam masuk JRS juga balik lah. InsyaAllah kan. Tapi bagi saya selesaikan dulu tugas saya sebagai calon bebas. Sebab saya ada 5 tahun lagi. 5 tahun. Hari ini lebih fokus sedikit lah. Sebab dulu saya jaga 74 bahagian. 74 ketua pemuda dan 30 exco. Kan sebelum ni agak terlalu sibuk. Tapi bila sekarang ni saya cari calon bebas, walaupun ada pegang kementerian, tapi untuk kawasan insyaAllah saya boleh lebih fokus sebab Kota Belud kita akan next, kita ada KBIP kan, sebab saya mau cepat-cepat ada peluang pekerjaan bukan hanya untuk anak-anak Kota Belud tetapi juga untuk sekitarnya. Kan KBIP banyak peluang pekerjaan nanti kan, dan banyak lagi. Kita ada bandar baru kan, kita ada macam-macam lagi di Kota Belud. Sebab sekarang ini bila kita duduk di kementerian ni, saya tengok fokus dia bukan hanya di kawasan saya tetapi juga untuk daerah Kota Belud. Kota Belud lah. Alright, okay. Now, kita daripada isu politik kita beralihlah pula kepada perkara yang sangat dekat dengan kehidupan harian, iaitu peranan Datuk di Kementerian Kerajaan Tempatan, tetapi juga apa yang telah berlaku baru-baru ini. And of course that's under your purview ya. Pihak berkuasa tempatan di mana minggu lalu satu insiden tular di Sandakan telah mencetuskan ramai kemarahan.
Yang di mana penguatkuasaan PBT dan keselamatan pegawai awam ini menjadi tumpuan, kan, di mana mangsa berusia 50 tahun dan 4 suspek telah ditahan termasuk seorang remaja apabila dipukul di tempat awam ketika Ya, menjalankan betul. tugas. Dan of course Datuk sendiri ada telah mengeluarkan pernyataan. Jadi selepas insiden ini, of course daripada kenyataan YB itu sendiri, tapi persoalannya di sini, apakah cabaran sebenar yang dihadapi oleh pegawai penguatkuasaan PBT ini di lapangan setiap hari yang mungkin tidak sampai di media, dan mungkin Datuk boleh terangkan sedikit ataupun yalah kongsikan kepada pendengar kita tentang penguatkuasaan PBT dan keselamatan pegawai awam ini. Okey, kalau kita lihat, kalau dahulu ialah saya pun baru dalam 3 bulan, duduk di kementerian ini, Ya, kan. Dulu kita lebih terlalu fokus kepada perkara yang lain, ya, perumahan, pembangunan dan sebagainya, dan ya. kita lupa kita ada penguatkuasaan, Hmm, kan. Apa yang berlaku di Sandakan baru-baru ini memang agak menyedihkanlah, apatah lagi dalam bulan Ramadan, mhm, kan. Saya pun, telah berhubung dengan Presiden, Majlis Pembenaran Sandakan, ya, kan, mengatakan kita punya penguatkuasa itu adalah seorang penguatkuasa yang memang agak tegas, okey. kan. Perkara ini memang bukan baru, perkara ini memang sudah lama berlaku, kan, lama berlaku, dan Hmm, teguran demi teguran kerana penguatkuasaan kita ini lebih kepada teguran untuk mereka tidak berniaga di dalam kawasan PBT ataupun kompaun PBT. okey, Tapi kuasa untuk menangkap itu sebenarnya lebih kepada KPDNK, Custom ataupun PDRM, okey, itu, kan. Tapi kita lebih kepada penguatkuasaan, kan, penguatkuasaan yang menghalang mereka. okey, Kan, tapi kita ada limit-limitnya lah. okey, Kedua, saya juga berbincang dengan kita punya SUT dan juga menteri saya memaklumkan kepada menteri saya Dr. okey, Arif, kan, tentang perkara ini supaya saya boleh ambil, eee, maksud saya ambil peranan supaya membantu kita punya penguatkuasaan kerana okey. kita ada banyak kelemahan di situ. Pertama, penguatkuasaan kita, satu, kita tidak disediakan dengan, eee barang-barang ataupun, barang-barang keselamatan. Contoh, cuaca pun kita tidak beli, tidak ada. Gari pun kita tidak ada. Kamera badan untuk keselamatan pun kita tidak ada Tiada. seperti, penguatkuasa yang lain. Hmm, Macam di BKK, hmm, di BKK dia ada agak lain tapi dia lebih komplit, kan. Jadi itu salah satu kekurangan yang hmm, ada di penguatkuasaan itu. Tapi insyaAllah, dalam kita memegang kementerian ini, kita ada lebih 500 lebih penguatkuasa di seluruh negeri Sabah ni. Jadi insyaAllah selepas hari raya ni saya akan tengok macam mana supaya kita perkasakan mereka lagi. Kan hmm, itu satu. Dan itu menjadi cabaran kepada mereka juga. Kadang-kadang okey, dengan keadaan hari ini, kita dimaklumkan, terima kasih jugalah kepada, OCPD Sandakan kerana, cepat menangkap suspek, hmm. 4 orang. Empat 4 orang, orang ya. suspek yang tidak ada dokumentasi. Maksud dia pendatang tanpa izin. 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun berani pukul kita punya, penjawat awam. Hmm, Kan, jadi kalau dalam seksyennya dia menghalang penjawat awam untuk hmm, melaksanakan tugas. 14 tahun. Orang tanpa dokumen yang ada di negeri ini begitu berani. Bukan memukul orang awam, tapi pegawai. Pegawai kita. Jadi, agak mengejutkan, ya. tidak apa, kita bagi dia Hmm. rakyat dulu. Kan? Jadi agak mengejutkan dan Hmm, mengecewakan kita lah. Dan saya juga, dalam masa sama bila saya keluarkan satu statement, dan saya ada komen, kan, statement dan saya ada komen, ramai, saya pun tidak pasti dia ramai yang WhatsApp personal dengan saya. hmm, Ah, apa yang mereka katakan, YB tolonglah buat operasi terutamanya di Bandar Sandakan kerana penduduk Sandakan sendiri sudah rasa tidak selamat berjalan di sekitar bandar. hmm. Maknanya saya tidak mau sebut lebih daripada itu sebab bukan kuasa saya tapi lebih kepada penguatkuasaan Penguatkuasaan. agensi kerajaan yang lain. Okey. Jadi itu agak bahayalah. Ya, jadi okey, kita ini banyak ini dia punya persoalan terus timbul lah Hmm, daripada kenyataan Datuk ini di sini. hmm. So the first thing is YB juga telah pernah mengumumkan operasi bersepadu, kan, Ya, bersama dengan PDRM, custom, Custom, immigration, KPDN Immigration, KK, KPDN, KK, ah, kan. dan Uh, juga SPRM sendiri kita okey, maklumkan. Ya, right. Namun isu rokok seludup ini bukan perkara baru lah ya. orang bilang, ataupun ya banyak isu-isu yang lain lah pun, Mhm. kan.
Jadi apa yang membezakan pendekatan kali ini? Adakah usaha ini bukan sekadar reaksi jangka pendek saja, ataupun apakah langkah-langkah konkret yang akan dipertimbangkan oleh kementerian untuk memastikan bahawa perlindungan pegawai penguatkuasa ini akan terus kekal? Contohnya mungkin latihan, kan? Ataupun perlindungan undang-undang, ataupun yalah macam tadi peralatan di lapangan. Jadi mungkin ada yang lebih konkret atau mungkin akan dibawa ke kabinet oleh menteri, atau macam mana supaya kita punya pegawai pun terasa lebih selamat lagi. Okey, yang pertama hari itu kita ada bincangkan. Ya. Okey, mungkin selepas ini kita akan adakan mereka lebih kepada satu, kita ada bincangkan untuk pemilihan kali ini penguatkuasa perlulah lepas tapisan BMI. Kan? Itu yang pertama. Sebab Okey. kalau dahulu saya tengok dia punya lantikan penguatkuasa lebih kepada ambil. Kau penguatkuasa tanpa melihat mungkin fizikal ataupun sebagainya. Kan? Tapi kalau kita tengok di BKK sekarang dia punya penguatkuasa dia Fit lah. line fit sikit. Jadi kalau DRM bukan tidak fit, tetapi perlu saya rasa ada tapisan atau dia punya Kesihatan tu adalah kalau ya, dia yang baik. kurang Kurang sihat. tagap, dia akan ditangkap sikit. Kan itu satu. Kedua, kita ada bincangkan supaya ada training dibuat untuk mereka. Saya pun akan coba berbincang dengan pusat latihan rela. Kan itu yang paling cepat untuk kita training rela untuk training. Rela bila training di situ dia orang mempunyai asas mempertahankan diri dan juga mempertahankan diri dan juga kita cuba macam mana ubah enactment ataupun akta sebagainya supaya penguatkuasaan kita ini boleh memegang barang-barang untuk keselamatan. Maksud saya keselamatan diri, cota ataupun gari, senjata atau gari ataupun paling bagus sekarang ni kita perlu juga ada kamera badan untuk mereka. Kan, jadi itu juga akan mungkin mengurangkan keberanian mereka terhadap penguatkuasaan kita ini. Itu yang pertama. Okey, kedua, penguatkuasaan ini selagi mana kita berada di kementerian 5 tahun ini, penguatkuasaan ini kita akan teruskan. Jadi baru-baru ini kita ada maklumkan kita akan buat operasi bersepadu, tapi kita tidak. Ramai yang tanya, kenapa dia bilang mau umum dulu? Saya bilang, ya kita akan bagi tahu, tetapi tidak bagi tahu tarikh dia bila mau buat. Dan bila masa akan ada, dan kita akan buat bersepadu bersama jabatan agensi kerajaan, terutama PDRM, Immigration, KPDNK, Custom, SPRM dan agensi kerajaan yang perlu terlibat lagi. Sebab saya sudah minta presiden saya untuk mengadakan mesyuarat pada selepas kejadian, Sabtu, Ahad, Isnin dia buat. Dan kita akan buat operasi tersebut dalam masa terdekat, tetapi itulah kita tidak akan beritahu. Cuma kita akan beritahu awal-awal memang ada, bukan hanya untuk disandarkan, tetapi di seluruh negeri Sabah. Kita faham isu rokok-rokok seluruh atau menjual di kaki lima ni bukan hanya di Nanam pun komplain. Banyak. Penguatkuasa di BKK pun dia bilang, tolong kami di sini. Walaupun di BKK ni bukanlah di bawah KPKT, dia directly di bawah Jabatan Ketua Menteri. Tapi kita cuba tengok macam mana membantu mereka. So kita faham isu ini bukanlah baru. Kan? Ini bukan hanya melibatkan penguatkuasaan tapi juga integriti. Kan? Selagi mana integriti itu tidak begitu perkuatkan, makanya perkara itu akan terus berlaku. Tetapi saya yakin dengan operasi yang kerap kita lakukan, pastinya akan mengurangkan peratusan penjualan dan juga rokok seluduk. Okey. Kan? Tapi kadang-kadang penguatkuasaan ini di kawasan tertentu ni dianggap sensitif juga terutamanya dari segi politik. Kan? Jadi bagaimanakah kementerian memastikan penguatkuasaan itu dilakukan secara adil dan orang bilang konsisten supaya ia tidak dilihat sebagai bermotifkan politik ataupun kadang-kadang dia boleh diubah jadi propaganda lah dan sebagainya. So how do you make this to be more consistent dan juga adil? Okey, bagi saya dia mudah saja. Apapun yang orang politik buat tetap akan dipolitikkan. Kan? Apapun yang kita buat tetap akan dipolitikkan. Kita bagi sumbangan tetap akan dipolitikkan. Jadi apapun perkara yang selagi mana kita wakil rakyat kan dan berada dalam kerajaan ni, apapun kita buat memang kalau kita lihat sendiri bila saya buat kenyataan, ada yang menyokong, tetapi ada juga yang mengatakan ini hanya gimmick politik
kan. Dan ada juga kumpulan-kumpulan yang Of penjual course, itu yeah. rokok mengomen juga. Yeah. Kan, dia cakap, so So how okay. do you balance this? Jadi kita baca yang positif ya, Okay. kan? Kita teruskan perkara apa yang kita buat. Sebabnya satu perkara, kalau kita tidak buat, kan, akan berlaku seperti yang baru-baru ini, kuasa dipukul. Tapi kalau kita buat, dia akan ada dua. Ada perkara yang positif, ada juga negatif. Positif dia, masyarakat akan rasa lebih terjamin dan juga lebih percaya kepada kepimpinan kerajaan sekarang dan juga agensi kerajaan. Sebab kita mau ubah tanggapan. Tanggapan bukan hanya soal kerajaan, kementerian, tapi juga agensi kerajaan. Kan kalau kita lihat dulu, bila ada rokok seludup atau sebagainya, ini Sianu punya, ini Sianu punya. Yeah. Sama juga seperti baru-baru ini. Tuh ini minta maaf lah, kan? Tapi ini perkara yang betul, kan? Jadi kita kena ubah tanggapan tersebut. Jadi kita kena buat. That's why saya pun sendiri ada berhubung dengan pengarah SPRM negeri Sabah, kan? Untuk bersama. Kalaulah betul apa yang dikatakan oleh masyarakat, dia bilang ada yang terlibat soal penguatkuasaan pun terlibat dalam melindungi contoh penguatkuasa kita lah. Yeah. Saya tidak berani sentuh agensi lain, tapi saya sentuh kepada penguatkuasaan kita di PBT. Kan kalau ada penguatkuasa yang terlibat dalam PBT ini melindungi jenayah ini, makanya kita sendiri minta SPRM masuk siasat dan tangkap mereka. Itu saya. Perlu ada pengajaran. Kalau tidak ada pengajaran, makanya selamanya akan jadi begitu. Dalam masa yang sama, ada juga mengatakan, dia bilang, YB, kita boleh begini, tapi kuasa kita terhad. YB, kalau ikut enactment, kuasa kita sampai ini, dia tidak boleh buat. Saya bilang, kalau selamanya kamu sebagai penjawat awam ataupun agensi kerajaan melihat kepada undang-undang yang sudah ditulis, makanya tidak ada perkara ini berlaku. Betul? Kan? Makanya kita tidak tengok buku pun. Yeah. Kita tidak tengok pelambagan pun, kamu tidak tengok. Bukan menuduh, tapi itu hakikat dia. Kan? Kalau kita selama ini, kalau kita tengok berpandukan, kalau kita hidup berpandukan rukun negara, undang-undang, makanya tidak adalah kesalahan itu berlaku. Okay. Tetapi hari ini kita lihat, dan terima kasih juga kepada PDRM Sabah, kan? Sabah hari ini walaupun kita agak terkilan dan malu, negeri Sabah adalah negeri yang paling sekarang jadi pusat transit dadah. Dulu kalau tangkap join dah tangkap sekilo 2 kilo, sekarang mentan. Ribu Jadi sudah, ya. ribu. Yeah. Jadi agak malu juga, tapi terima kasih kepada PDRM. Jadi mereka buat perkara yang betul dan tangkap itu. Jadi makanya kita juga kena buat perkara yang betul di bawah. Sekarang dari atas sampai dadah, bawah lah. Rokok seludup. Walaupun bilang ini semua orang tempatan yang beli. Kan? Jadi kena belajar isap dan hil kali itu. Kan? Ataupun jangan juga isap dan hil. Era yang bercukai ataupun jangan. Gaya hidup sehat lah terus. Mungkin lebih kepada bersenam lah. Itulah gaya hidup sehat terus. Okay. So, Dato', selain isu keselamatan awam lah, ada satu perkara lagi yang sering dibangkitkan di dalam Kementerian Dato' itu sendiri ya. Yaitu kalau kita dengar daripada kedai kopi sampailah media sosial, yaitu satu isu yang memang sangat dekat dengan Kementerian Dato' sendiri, yaitu memiliki rumah sendiri. Kan? Jadi satu impian yang dikira semakin mahal sekarang, tetapi dan juga semakin sukar untuk dicapai. Terutamanya kalau kita tengok kita punya anak-anak muda ini sekarang, walaupun sudah berkeluarga tapi masih tinggal sama mama dengan bapak. Betul. Kebanyakan itu. Ya, kita nampak itu sekarang. Nah, kalau kita tengoklah harga rumah mampu milik Sabah telah ditetapkan pada antara 150.000 hingga 380.000 sekarang di standard 500. 500 sudah. Dia bergantung juga lokasi kan. Bergantung lokasi. So kalau kita tengok lah, contohnya macam di Kota Kinabalu ini, kadar dia kalau saya tidak silap 447 per square feet kan. Dan luas minimum mungkinan 850 kaki persegi saja, 3 bilik tidur. Okey lah, kira itulah standard dia tu Dato'. Okey. So macam mana itu? Sebab sekarang ini terutamanya golongan muda dengan B40, dia sering mengadu, dia cakap gaji tidak cukup untuk beli rumah. Lepas itu berapa saja gaji kita, mungkin minimum di gaji purata kita di Sabah ini lebih kurang 2,000 hingga 2,800. Betul. Alright. Tetapi pendapatan pula terlalu tinggi untuk
terlampau banyak yang mau dibayar. Mhm. Dan contohlah macam rumah PPR ini, susah mau dapat juga. Macam mana tuh Datuk? I mean, apa yang Kementerian Datuk tengah buat sekarang untuk memastikan bahawa rumah mampu milik ini dapat dirasai oleh rakyat Sabah, especially dalam penggal kedua JRS ini diberikan mandat lagi. Okey. Kalau kita lihat, sebelum kita pergi perumahan tu, Hmm. kalau kita lihat purata sekarang, apa kita lihat yang tinggal di PPR yang disediakan oleh kerajaan negeri, kan, itu pun satu rumah sampai 8 keluarga. Betul. Wah, ini cerita betul lah, kan, itu. Saya pun pernah nampak sendiri. Ya, Saya pergi satu rumah 8 keluarga. betul. Kita pun 8 keluarga. Dengan square feet dia, kan, cuma saya rasa square feet rumah PPR ni lebih besar dengan kondo-kondo yang sekarang ni. Lagi kecil, kan. Jadi kalau kita lihat di bawah kementerian, di bawah lembaga perumahan, banyak program-program rumah PPR ataupun mampu milik dibuat. Dan saya pun baru tahu sebenarnya. Bila duduk di kementerian baru saya tahu di LPBB itu dia juga ada skim, tapi ini kalau ada tanah lah. Ada tanah, mungkin di kampung dia ada grant, dia boleh cagar grant, dia boleh buat perumahan. Dia boleh bayar bulan-bulan sehingga selesai. Tapi itu bagi yang ada tanah. Bagi di bandar pula, kan, walaupun banyak sekarang taman-taman perumahan yang dibuat, kita boleh panggil ya rumah mampu milik. Kan, rumah mampu milik kan terlalu banyak. Kan, LPBB pun banyak buat. Tetapi hakikat dia bagi saya, selain gaji yang bukan juga rendah, saya rasa kadang-kadang mau beli rumah di Sabah ni bagus beli rumah di KL. KL lagi Murah sikit. lagi murah Ya, daripada betul. sini. Saya pun kadang-kadang tidak paham kenapa terlalu mahal rumah di Sabah. Kan? Kalau kita pergi Johor, apa yang kita beli 500,000 tu saya rasa kita beli rumah semedi di Johor. Tapi di Sabah ni saya tidak paham kenapa dia terlalu mahal, tetapi itu masih lagi kita study, kan? Masalah yang terbesar adalah bila mana banyak developer yang buat taman-taman perumahan di Sabah ini. Okey, kita startlah sekarang. Harga kalau kita lihat dari Kota Belud ke Kota Kinabalu sebelum Tuaran ada perumahan. Dia starting pun 250, 350,000, kan? Okey. Laki bini combine, kan? 2,500, 2,500, 5,000 lah gaji. Kalau kita loan pun kalau 500,000, simpanlah 300,000, mungkin pun baru 1,000 lebih, 1,100 ataupun di bawah 1,000 sebulan. Tetapi proses pinjaman itu terlalu ketat. Ya. Maknanya, kan, langsung bukan langsung ini juga syarikat-syarikat kredit ataupun bank-bank perlu juga main peranan lah. Kan, kita bantu juga macam mana kita mau capai matlamat. Kan, satu keluarga satu rumah di bandar, tetapi walaupun pendapatan dia cukup untuk membayar rumah tersebut, tetapi proses loan dia memang tidak lepas. Ini banyak berlaku. Banyak yang mengadu. Bukan hanya rumah yang di bawah LPBB, tapi juga taman-taman ataupun kondo-kondo yang baru naik yang oleh developer. So kadang-kadang itu satu. Itu yang kedua lah. Ini syarikat-syarikat. Jadi bila satu syarikat launch satu taman buat, tetapi tidak ramai yang lulus dia punya loan, makanya kebanyakan agent akan beli dulu semua rumah. Tapi harga dia lepas tu memang naik lagi lah. So saya rasa tidak ada guna kita buat rumah mampu milik biar semurah 50,000, tetapi akhirnya syarikat pinjaman ataupun kredit ataupun bank ini terlalu ketat dia punya syarat. Kan, bagi saya tengok dia mau beli rumah 500,000 dengan gaji dia 6-7,000 tidak lepas. Kan? Tetapi bila dia loan kereta 500,000 pula lepas. Kan? Apa yang membezakan itu? Loan rumah 30 tahun, loan kereta mungkin 9 tahun. Bayaran dia lebih tinggi daripada bayaran rumah tersebut. Dengan umur yang masih muda tetapi tidak hutang juga keliling pinggang nanti. Jadi kadang-kadang kita memang mau beli rumah, tapi pula bila sudah sampai masa kita tidak dapat kredit, tidak dapat pinjaman sebagainya, jadi kita buat perkara yang lain lah. Beli motosikal, beli kereta je. Jadi
perkara itu jadi sia-sia. So macam mana itu? Jadi Kalau kita ada di bincang bawah juga kementerian. di bawah kementerian. Saya pun tidak boleh mengatakan lebih daripada itu sebab saya ada menteri sendiri. Tetapi ada sudah beberapa agensi ejen, terutama ejen hartanah Sabah, mereka datang mengadukan perkara yang sama. Mungkin kita juga cuba berbincanglah dengan bank-bank ataupun syarikat kredit pinjaman ini untuk melonggarkan dia punya syarat-syarat untuk pinjaman. Sebab buatlah 1 juta unit pun, kalau tidak ada yang dapat loan atau sebagainya, mungkin adalah 2-3 orang beli cash kan. Tetapi untuk kita capai matlamat, kalau syarikat pinjaman tidak dapat membantu pinjaman mereka pun tidak ada gunanya juga. Jadi kita bincang dengan beberapa ni bank, mungkin selepas hari raya ni kita tengok macam mana bantu mereka. Di peringkat LPB pula kita akan cuba perbaiki lagi supaya boleh bantu. Sebab di LPBB ada lagi satu konsep perumahan, rumah itu 200,000 dibuat, tetapi kita cuma perlu bayar 40,000. 100,000 lebih itu adalah subsidi daripada kerajaan. Saya pun terkejut. Kan? Rumah yang bagus, cuma pula tidak sesuai untuk di bandar, kita tidak ada tanah. Untuk di kampung boleh, untuk di bandar tidak ada. Susah lah. Melainkan kerajaan coba buat lagi banyak PPR. Mungkin taman susah sedikit, tapi PPR dan square feet dia yang agak munasabah lah. Kan saya pun ada beritahu macam terutama di Kota Belud akan ada pekan baru, bandar baru kan, tetapi bangunan-bangunan baru. Tetapi sebelum kita approvekan dia punya bangunan sebagainya, kita lihat balik dia punya bentuk, reka bentuk dan juga square feet itu supaya dia berbaloi. Walaupun mahal mungkin berbaloi bagi kita. Kalau kita sekarang kita tengok, kita beli kondo pun kebanyakan kondo-kondo kita ini cita rasa orang-orang Korea ataupun China, bukan cita rasa orang kita. Kan? Jadi dengan mungkin kalau family 1 anak bolehlah, tapi Sabahan ni dia ramai anak selalunya. Jadi memang agak kecil dan tidak sesuai. Mungkin sampai masanya kerajaan negeri, terutama Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan, memikirkan perlulah diubah dari segi keluasan dan juga reka bentuk itu yang lebih kepada mesra kepada kita sebagai rakyat Sabahan. Boleh juga lah, sebab kita biasa masak pakai api. Kalau dia masak pakai elektrik tu dia jadi lain lagi. Kan? Okay, itu salah satu lah. Tapi insyaAllah di bawah kementerian tu kita akan fight benda-benda ini. Kita ada masih lagi masa 4 tahun lebih untuk bantu. Tetapi matlamat kami mau di bawah plan SMJ 2.0, anak-anak muda yang tinggal dan kerja di bandar perlu ada rumah sendiri. So soalan terakhir saya lah ya, sebelum kita menutup tirai pada hari ini. Kita ada 1.78 juta pengundi Sabah dan ramai yang anak muda ini. In fact 60 hingga 65% adalah anak muda. Alright. Dan ramai yang baru bermula dengan kehidupan mereka. So mereka mau mereka mahukan satu Sabah yang mampu didiami dan bukan hanya bukan hanya didatangi. Dan itu pun saya juga lah, termasuk saya lah itu. Jadi dalam kira 4 tahun lagi ya, dan diberi panggal kedua untuk berkhidmat sebagai ahli Dewan Undangan Negeri. Dan apakah satu perubahan yang paling asas yang Datuk akan yang harapkan ya di bawah landscape perumahan dan bandar Sabah, supaya generasi akan datang ini mereka tidak akan perlu berfikir 2 kali lagi untuk tinggal dan juga membina kehidupan di sini, dan mereka memang tahu bahwa memang kami mau pulang Sabah, tidak mau lagi pergi luar negara. Yang jangan pergi jauh lah, anak-anak muda pintasan orang bilang tidak payah lagi pergi Korea petik apple, lepas itu balik sini ataupun pergi KL berapa bulan, lepas itu yalah mau berhijrah ke sana. Kenapa? Sebab sini bukan lagi bilang tiada rumah apa, kerja pun susah mau cari. So sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, sebagai pembuat dasar di peringkat negeri Sabah, apa harapan? Datuk, itu memang menjadi keutamaan kita, terutamanya yang membuat Kota Menteri, karena daripada penggal pertama dulu itu yang dia suarakan. Yang pertama, dia mau lebih ramai anak-anak Sabah pulang
pulang pergi negeri ini. Tapi dalam masa sama bukan pulang hanya begitu, tetapi peluang pekerjaan memang banyak. Sekarang ini sudah banyak kita lihat. Sama juga walaupun macam di Kota Belud, macam mana pun daripada penggal pertama hari itu, saya tegaskan supaya KBIP itu perlu juga ada di Kota Belud, walaupun dalam masa yang sama akan dibawa ke Kudat. Kudat, jadi mesti ada di Kota Belud. Sebab di Kota Belud ini kita tidak pernah ada kilang-kilang yang besar. Kilang-kilang yang besar. Jadi kita mengharapkan gitu. Karena saya mau mengharapkan anak-anak Kota Belud pulang ke Kota Belud. Anak-anak pintasan hanya pulang duduk di pintasan karena kilang-kilang ada di situ. Jadi kalau ada peluang dia boleh menciptakan peluang dalam 1,000-2,000, maknanya ramai anak-anak Kota Belud akan berada di Kota Belud. Kita tidak boleh halang, memang ada juga akan keluar luar negeri, pergi Semenanjung atau sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya 60 atau 70% anak Sabah kembali ke tanah air dengan peluang pekerjaan. Itu yang untuk peluang pekerjaan. Tapi dalam masa sama juga inilah yang kita capkan. Saya mau menang bukan hanya untuk pintasan. Saya mau menang supaya saya boleh jadi suara anak-anak muda untuk seluruh negeri. Bukan soalannya sukan. Kan sebelum ini saya jaga sukan. Bukan hanya sukan, tetapi isu begini. Saya rasa umur saya 30 baru saya dapat rumah. Dapat loan. Kan? Dulu kita sewa. Ada gaji, tetapi kita sudah coba buat cukai. Kita sudah buat cukai setahun, 2 tahun. Tapi bila apply, tidak lepas juga, gagal. Apply kereta, lulus. Jadi pernah melalui itulah. Pernah melalui itu, dia bilang kereta mewah tapi tinggal rumah sewa. Kan? Begitu. Itu lagu. Tapi jadi kita mau untuk kali ini, kan? Kali ini supaya kerajaan negeri lebih menumpukan bukan soal hanya peluang pekerjaan, tetapi juga peluang-peluang rakyat Sabah untuk mendapatkan rumah sendiri. Biarlah sebesar apa atau sebagaimana, tetapi rumah mereka sendiri dapat loan. Mungkin juga kalaulah ada kelebihan pendapatan kerajaan negeri ini, mungkin juga dia boleh tambah sedikit capital kepada GLC kerajaan yang boleh buat sendiri syarikat pinjaman untuk perumahan. Kan kita ada Sabah Kredit. Kan mungkin juga kerajaan negeri boleh berfikir semula kan untuk yang B40 atau sebagainya yang rakyat betul-betul mau beli rumah. Kan pendapatan cukup tapi syarat terlampau ketat, mungkin kerajaan negeri perlu berfikir di bawah GLC ataupun Sabah Kredit lah kita ada. Kan mungkin tambah sedikit capital di situ, mungkinlah 1 tahun kita boleh simpan 500 juta ataupun lebih daripada itu untuk pinjaman saja kepada anak-anak muda dan juga rakyat negeri Sabah untuk memulakan mendapat rumah pertamaku. Sebab sini selalu dilang-langkan oleh kepimpinan, dia kata rumah pertamaku. Tapi rumah pertamaku kalau tidak dapat pinjaman susah juga. Tapi kalau syarat perbankan itu agak ketat, memang tidak boleh diubah. Tetapi kerajaan negeri saya rasa perlu berfikir untuk membuat satu polisi. Okey, sekarang ni kita sudah ada insurans. Semua rakyat Sabah ada insurans. Baik ni lepas umur begini dia ada insurans sudah. So ini kita tidak payah isi borang apply, sebab itu automatic ada insurans. Tapi lepas ini mungkin Kementerian Kewangan juga perlu berfikir, mungkin tahun ini saya dipahamkan pendapatan kerajaan negeri meningkat lagi. Kan tidak salah mungkin untuk step pertama simpanlah 200 atau 300 juta di GLC kerajaan ataupun Sabah Kredit untuk pinjaman rumah pertama kau. Untuk B40 ataupun golongan belia yang bukan T20 lah. T20 kita asingkan dulu kan kerana yang dia memerlukan. Kita buat tapisan dia layak, tapi jangan terlalu ketat lah. Tapi kalau dia bagi ke teman yang baru kahwin rumah pertamaku bagi. Tapi kalau yang sudah rumah kedua, rumah ketiga dia loan, itu tidak perlu bagilah. Bagi yang untuk rumah pertama saja. Kita spend 500 juta kembali juga kepada kita walaupun lama lah. Tetapi rakyat juga menerima selain dari kebajikan, kependidikan, tapi rakyat juga menerima apa yang sudah keselesaan yang kita dapat. Jadi itu kerajaan negeri kena fikirkan. Tapi bagus lah mungkin ya CM boleh buat ni kan. Dan boleh kita mungkin kita fikirkan mungkin episod kali ini boleh didengar dengan mereka yang tertentu lah. Ya, terutama
CM dengan Menteri Kewangan. YABCM dan Menteri Ya, Kewangan. saya Ya, paham betul. dia lebih paham, dia lama duduk di Kementerian Ya, Perumahan ni. saya rasa Aha. mereka lebih arif lah untuk Mhm. melihat perkara ini. Namun Ya. bagaimanapun kita tahu bahawa isu-isu seperti ini sememangnya adalah isu yang paling dekat dengan hati rakyat, dan sekiranya kerajaan GRS 2.0 ini dapat, kalau bukan tidak dapat menyelesaikan secara 100%, tetapi secara boleh mengurangkan beban, saya rasa ya, kepada anak-anak muda kita ini, terutamanya keselesaan. Ya. Saya rasa ini mungkin adalah satu yang ditunggu-tunggu oleh rakyat apabila memberikan mandat sekali lagi kepada GRS Kalau untuk boleh saya tambah memerintah sedikit, lagi. Ya. bukan hanya soal loan, saya tengok macam apa yang kerajaan negeri sudah buat pada tahun-tahun sebelum ini. Ada rumah SMJ. Oh ya. Rumah SMJ, ramai yang macam rumah SMJ itu rumah PPRT. Bukan, rumah PPRT adalah PPRT. SMJ itu lain. State level punya kan. Okay. Kita dapat bayaran kas daripada kerajaan persekutuan. Kan? Dan duit itu digunakan 100% kepada rakyat juga. So kalau yang pertama dulu kita dapat 20 unit kalau silap. Dan naik ke 30 unit dan tahun ini 50 unit. Tapi itu untuk kawasan luar bandar ataupun yang mempunyai tanah. Tapi kalau di api-api tidak boleh lah. Sebab dia tidak ada. Kepayan pun tidak boleh lah. Susah. Jadi agak susah. Jadi mungkin macam saya katakan tadi, yang pinjaman tersebut boleh mulakan. Seperti rumah SMJ ni. 20, 30, mungkin tahun ini kerajaan negeri kita setuju untuk tahun ini, untuk skim rumah pertamaku, kerajaan negeri sediakan 100 juta untuk tahun ini. Setahun depan 200 juta. Mungkin lagi ramai yang akan dapat manfaat dia. Tetapi untuk skim rumah pertamaku saja. Tapi kalau yang kedua, ketiga, keempat ke rumah dia, saya tahu lah ramai. Dan keutamaan dia untuk B40 dan juga yang memerlukan. Bukannya yang golongan yang di atas. Okay. Malam ini kita telah membincangkan 3 perkara yang begitu penting dengan kehidupan rakyat Sabah. Pertamanya kita berbincang tentang perubahan landscape politik di Sabah ini, yang di mana kita melihat perubahan tren daripada golongan muda terutamanya yang setia kepada satu parti, tetapi sudah mula melihat kepada integriti dan prestasi calon itu. Dan keduanya kita telah membincangkan tentang cabaran penguatkuasaan di peringkat tempatan dan apa yang dilakukan dan yang bakal dilakukan oleh pihak Kementerian Kerajaan Tempatan untuk memastikan bahawa bukan sahaja penguatkuasa PBT, tetapi pegawai-pegawai kita di peringkat kerajaan ini keyakinan dalam melakukan tugas secara selamat. Dan ketiganya iaitu memastikan usaha rakyat Sabah ini mampu memiliki rumah sendiri, dan yang telah dikatakan oleh YB Datuk tadi, di mana rumah pertamaku dan mungkin plan ataupun perkara-perkara yang akan dilakukan oleh pihak kerajaan negeri, terutamanya dalam kerajaan GRS pada kali ini, untuk memberikan keselesaan kepada rakyat Sabah, terutamanya anak-anak muda kita ya Datuk. Jadi saya rasa soalan ini membawa kita kembali kepada satu persoalan besar lagi, bagaimana kita membina Sabah yang benar-benar berfungsi untuk rakyatnya. Dan saya percaya daripada perbincangan kita pada hari ini, Datuk, saya rasa there is a light at the end of the tunnel. Ya. So terima kasih OYB Datuk Fairuz atas keterbukaan OYB pada malam ini, dan kepada semua penonton Smart Talk Sabah, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua yang pendengar-pendengar kita ya. Datuk, mungkin ada ucapan Aidilfitri? Ya, selamat Hari Raya. Maaf zahir batin dari kami. Kan? Itu sajalah. Itu sajalah kan. Terima kasih pintasan. Jadi kosong-kosong lah balik kah? Ya, kosong-kosong. Okey. Dan semua penonton Smart Talk Sabah, terima kasih kerana bersama kami, dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Sabah Cakap, Malaysia Dengar. Saya Johanna Suheli Rampas.